Perdana Menteri mahu penjelasan syarikat P-Hailing bincang isu kadar upah. Tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang mencabar perlekeh undang-undang Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan bertemu dengan semua syarikat P-Hailing dalam masa terdekat. Ini bagi membincangkan isu berkaitan kadar upah pengambilan dan penghantaran yang dikatakan semakin rendah. Bagi saya 1 minggu, saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh 1 minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia. Saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Beliau ditemui dalam program Temu Anwar Selangor X belia P-Hailing di Petaling Jaya. Perdana Menteri di majlis yang sama turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi mewujudkan sekretariat bagi menyelaras pengurusan dan mengawal selia perkhidmatan P-Hailing. Beliau optimis penyelesaian terbaik adalah menerusi penyelarasan bagi mengurus hal ehwal golongan itu secara lebih tersusun dan profesional. Penting sebab kalau tidak dia jadi disorganized. Jadi kita tahu masalah pinjaman, masalah kemudahan, masalah insurans, masalah dengan perkeso. Jadi kita organize. Saudara organize sendiri. Saudara pilih siapa yang saudara nak jadi spokesperson. Saya bantu RM1 juta untuk you ambil full time staff untuk bantu selaras, boleh kontak. Jadi ada kontak phone ke email ke untuk semua. Boleh? Dari apa yang kita boleh perhatikan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim turun dan dia cuba ada kontak rapat dengan kami, jadi kami nampaklah betul-betul bersungguhlah Datuk Seri untuk membantu golongan kami ini. Mungkin daripada segi bantuan dan juga inisiatif ini dapat membantu serba sedikit mengurangkan beban mereka inilah semua. Contoh macam kebanyakan yang terlibat dengan industri ini adalah mereka yang terkesan daripada pandemik. So harap apa yang dijanjikan dalam masa tempoh seminggu tu kita tunggu je lah apa yang Perdana Menteri janjikan. Satu pandangan yang baik untuk menetapkan apa yang sepatutnya kami rider-rider dapatlah. Penganjuran Festival Good Vibes 2023 yang masih berbaki sehingga esok dibatalkan serta-merta. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil telah mengarahkan pembatalan serta-merta berikutan susulan aksi dan kenyataan biadab yang dipamerkan artis dari United Kingdom The 1975 itu malam tadi. Pendirian kerajaan perpaduan amat jelas dan tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang mencabar, memperlekeh serta melanggar undang-undang Malaysia. Justru pihak penganjur festival tersebut, Future Sound Asia, telah dipanggil dan mengarahkan pembatalan serta-merta baki festival itu. Beliau menggesa penganjur untuk mengenal pasti mekanisme ganti rugi kepada pembeli tiket. The 1975 juga telah disenarai hitam membuat sebarang persembahan di Malaysia. Laporan polis juga telah dibuat terhadap kumpulan muzik dari UK itu dan penganjur festival berikutan kegagalan mematuhi syarat-syarat ditetapkan Jawatankuasa Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara KKD. Fahmi Fazil turut meminta Jawatankuasa Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara Puspal kemuka penambahbaikan peraturan kebenaran persembahan artis luar negara. Mengarahkan supaya Puspal memberi kepada saya minggu depan senarai penambahbaikan ataupun pembetulan yang mungkin ataupun klarifikasi yang perlu dibuat dalam sama ada sebarang tata cara permohonan. Jelas beliau ini penting bagi memastikan insiden sama tidak berulang lagi.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengutuk sekerasnya tindakan biadab kumpulan rock antarabangsa The 1975. 75 tadi dalam konsert mereka pada malam tadi itu adalah satu perbuatan yang melampau, biadab, tidak bertamadun dan bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran yang kita amalkan di negara kita. Ini di bawah bidang kuasa KKD Puspal dan mereka telah ambil tindakan. Jadi sebagai Menteri Agama dan juga yang menjaga hal ehwal agama, saya boleh menasihatkan dan bersetuju dan mengharapkan supaya satu tindakan yang tegas diambil oleh KKD sebagai pengajaran. Beliau menyatakan selepas majlis perasmian dan penyerahan watika pelantikan Akademi Dai Muda Yadim 2023 di Hulu Langat. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Bersua kembali. Sebanyak RM2 juta peruntukan tambahan diberikan kepada Jabatan Pengajian India Universiti Malaya UM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menerusi ucapannya berkata peruntukan itu bagi pihak universiti menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan bagi jabatan tersebut. I hope the University of Malaya, the Senate, will support a project of Tamil language studies and research, and possibly to translate some of the great works into Bahasa Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di persidangan penyelidikan Tamil antarabangsa ke-11 di Universiti Malaya UM. Sebelum ini, RM1 juta telah disalurkan kepada UM untuk persidangan yang berlangsung hari ini. Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir bertemu dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM di Fakulti Kejuruteraan UM. Perdana Menteri menasihati anak muda agar tidak mengeluh dan terus meningkatkan kefahaman Islam agar terus berjasa dalam kehidupan. Satu mekanisme dicadangkan untuk memperbaiki mutu hasil pengeluaran usahawan desa di negara ini. Menurut Perdana Menteri, ia bagi membantu usahawan terlibat agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing serta dapat dipasarkan. Kita telah cadangkan supaya ada mekanisme untuk memperbaiki mutu pengeluaran dan hasil pengeluaran supaya lebih mampu berdaya saing dan membantu dari segi pemasaran bersama ada melalui teknologi maklumat dan digital ataupun dengan cara-cara lain yang dapat dikendalikan oleh kementerian lain. Sebab itu Timbalan Perdana Menteri sebut tadi, penyelarasan itu penting. Kita mengeluarkan hasil di Kementerian Desa dan Wilayah, tapi pemasarannya di Kementerian Pertanian, Farmer. Maka harus ada penyelarasan yang baik untuk membantu sama sendiri. Perdana Menteri berucap pada majlis perasmian mini Karnival Usahawan Desa KUD di Stadium Sungai Besar Sabak Bernam.
Mini Karnival Usahawan Desa KUD adalah terjemahan kepada komitmen kerajaan bagi membantu usahawan desa ke tahap lebih baik. Malah ia bukti golongan ini tidak dipinggirkan dan akan memastikan produk tidak hanya untuk kegunaan pasaran domestik, malah di peringkat serantau dan antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pihaknya turut bekerjasama dengan kementerian dan agensi lain bagi memajukan usahawan desa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mencadangkan selain pada produk-produk yang berkualiti, packaging, pembungkusannya harus baik, harga pasarannya harus kompetitif, networkingnya harus bagus dan sistem digital, sistem penjualan cara online harus juga diperkirakan. Beliau berucap sepeda penganjuran Mini Karnival Usahawan Desa KUD at Sungai Besar yang diadakan selama 3 hari bermula semalam. Rata-rata usahawan yang ditemui menyifatkan program ini dapat membantu usahawan desa mempromosikan produk masing-masing. Alhamdulillah sangat memberangsangkan. So memang ramai, kita memang kadang-kadang sampai tak sempat set up dah ramai datang beli. So memang alhamdulillah kita sentiasa top up barang kita. Alhamdulillah kat sini dia punya pengunjung-pengunjungnya semuanya sporting. And then boleh orang cakap beramah mesra dengan diorang. And then diorang punya jualan pun dekat sini pun memang memberangsangkanlah. Pengunjung karnival yang ditemui berharap agar penganjuran program ini dapat diadakan lebih kerap dan diteruskan. Lepas ni harap majlis ini berjalan lagi macam kerap dibuatlah, macam seronok sangat. Macam kita orang semua datang teruja. Macam-macam jualan ada seronok. Sebab macam-macam kita boleh nampak. Jualan dia, kreativiti, kraft tangan, macam-macam lah. Yang kat luar sana siapa yang ada kesempatan, marilah datang sini. Usaha memperkasa dan memodernkan Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu dilipat gandakan. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, perkara tersebut perlu agar ATM sentiasa memiliki keupayaan untuk mendukung dasar negara dalam menghadapi pelbagai bentuk senario ancaman. Kerajaan Desa juga wajar memberikan tumpuan dalam menjaga aspek kebajikan dan kesejahteraan warga Angkatan Tentera Malaysia serta keluarga mereka. Baginda bertitah pada istiadat perbarisan pertauliahan, diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet ATM tahun 2023 di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Al-Sultan Abdullah turut menyambut baik dan menghargai hasrat murni kerajaan untuk membina serta menaik taraf kediaman dan prasarana untuk kemudahan warga ATM. Pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap peruntukan tambahan RM200 juta membaik pulih kediaman warga ATM. Rata-rata menyifatkan peruntukan tersebut tanda keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan mereka. Alhamdulillah, sekiranya peruntukan yang diberikan tu disalurkan kepada mana-mana kuartus-kuartus askar yang ada ni, kan, di masa yang sama boleh menambah baikkan lah kepada kuartus-kuartus yang sedia ada di mana-mana askar berada lah. Sekarang saya rasa ada peruntukan tu juga memudahkan saya dan family dalam agak selesa lah sikit. Dengan peruntukan tambahan ini bagi saya seorang-seorang dapat memberi satu keselesaan terutama dalam menaik taraf kualiti hidup anggota, dan bukan saja kepada anggota itu sendiri tapi juga kepada keluarga mereka yang tinggal sekali lah. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan RM22 juta bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam di Bandar Taiping. Daripada jumlah itu, RM11.5 juta peruntukan tambahan bagi menaik taraf pasar tertua di negara ini, iaitu Pasar Taiping sebagai pasar warisan negara.
Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata peruntukan tersebut untuk menjayakan 39 projek di kawasan seliaan Majlis Perbandaran Taiping, MPT. Sukacita yang kita akan menjemput Duli Yang Maha Mulia Seri Patugah Baginda Tuanku Sultan Perak Sultan Nazrin untuk mencemaduri ke Bandar Warisan Taiping untuk merasmikan Pasar Warisan Negara pertama. Kebanggaan warga Taiping. Antara pembangunan lain ialah projek baik pulih Pasar Aulong melibatkan peruntukan RM250,000, menaik taraf 4 banglo rumah rehat Bukit Larut RM820,000 dan menaik taraf dataran warisan Taiping RM500,000. Kesemua projek naik taraf tersebut merupakan usaha membantu penjanaan ekonomi setempat dan meningkatkan kesejahteraan serta keselesaan penduduk di bandar bersejarah itu. Setakat Julai ini, jumlah keseluruhan peruntukan pembangunan bagi semua PBT Negeri Perak sebanyak RM51.5 juta. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Khairul Amir Muhammad Zubir berkata kesemua projek tersebut menjadi pemangkin menjelang sambutan ke-150 tahun Bandar Taiping pada tahun hadapan. Jadi ini akan membantu Taiping untuk memastikan tahap khususnya tahap kualiti jalan, kualiti kebersihan di naik taraf mengikut selaras dengan 150 tahun Bandar Taiping. Kerajaan komited untuk terus mengurangkan kebergantungan import sumber bekalan makanan bagi memenuhi keperluan dalam negara. Usaha itu selari dengan objektif Dasar Agro Makanan Negara 2021-2023 iaitu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup yang lebih baik bagi pengeluar makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sektor pengeluaran bahan makanan seperti daging dan beras antara yang diberi keutamaan. Kita dapat reduce kalau daging, beras, kita dapat kurangkan itu dan kita pula kalau boleh, kalau kita import tinggi, ekspor tinggi itu tak apa. Sekarang ekspor kita tak seimbang lagi dengan import. Saya nampak sekarang aquaculture kita dah mula capai tahap yang agak memuaskan. Macam ikan dalam sangkar, ternakan udang dan sebagainya.